menurut kepada bancian tahun 2020, kira-kira 63.5% daripada 32.4 juta populasi rakyat Malaysia adalah beragama Islam. Islam merupakan agama yang majoriti dianuti oleh rakyat Malaysia. Kedatangan Islam ke wilayah benua Asia Tenggara ini telah menimbulkan sejumlah teori dalam kalangan sejarawan berdasarkan hujah masing-masing. Secara umum, teori kedatangan Islam ke alam Melayu boleh dibahagikan kepada 4 pandangan, iaitu teori dari Arab, teori dari Parsi, teori dari India dan juga teori dari Cina. Teori yang pertama adalah teori India atau Gujarat. Teori ini dipegang oleh Prof. Snook Hugronje yang menolak kemasukan Islam langsung dari Arab. Sebaliknya, mengatakan pendakwa Arab menyebarkan Islam di Gujarat, India. Melalui ajaran tasawuf, Islam dibawa ke Samudra Pasai dari India. Teori ini awalnya dikemukakan oleh P. Napel dan disokong oleh B. Harrison dan J. Gonda. Teori yang kedua adalah teori Arab atau Mekah dan Hadramaut. Prof. Hamka kuat berpegang bahawa Islam dibawa dan disebar oleh orang Arab terutama keturunan Syed. Cadangan Cina membuktikan orang Arab yang membawa Islam ke Nusantara. Pendapat Hamka adalah sejalan dengan Joe Crawford, Syed Naqib Al-Atas dan C.R. Tibbets. Manakala, teori yang ketiga adalah teori Parsi. Prof. Abu Bakar Ad-J mengatakan Islam bukan sahaja masuk dari Parsi, bahkan pada peringkat awal orang Melayu bermazhab Syiah. Penyokong pendapat ini ialah Hussein Dijajadinigrat. Teori yang terakhir adalah teori Cina. Prof. Slamet Muljana mempunyai pandangan menarik bahawa Raja Melayu seperti Sultan Demak dan Wali Songo adalah keturunan Cina berdasarkan kronik Kelenteng Sampukong. Terdapat banyak pandangan berdasarkan tempat batu-batu nisan ditemui bahawa orang Arab dan Parsi yang tinggal di China telah berhijrah di Nusantara sejak kacau bila di Ganfu, Ganzhou pada 878 Masihi. Teori ini turut didukung oleh Emmanuel Gadinho Heredia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Arizal bin Farjo. Nombor matrik saya 1191368. Dan pada bahagian ini saya akan menjelaskan tentang kedatangan Islam dan juga sosial Muslim di Malaysia dari segi pendidikan. Pada tahun 1414 Masihi, Raja Melaka iaitu Raja Megat Iskandar Shah telah memeluk Islam. Maka bermulalah sistem pendidikan Islam di tanah Melayu pada waktu itu. Selepas Raja Melaka iaitu Raja Megat Iskandar Shah memeluk Islam, para pembesar dan rakyat jelata juga turut mengikuti jejak langkah yang dilakukan oleh baginda. Bagi mengukuhkan pemahaman baginda terhadap Islam, baginda mempelajari ilmu Islam daripada para ulama dan pendakwah yang datang ke Melaka. Dalam menunjukkan cinta dan dalam menuntut ilmu tentang Islam, istana dijadikan sebagai tempat untuk menyebarkan ilmu dan kefahaman yang lebih mendalam tentang Islam. Oleh kerana para pemerintah, pembesar dan juga rakyat melibatkan diri dalam mengembangkan agama dan ilmu Islam, maka wujudlah pelbagai institusi pengajian seperti di rumah ulama, masjid, surau atau istana sebagai tempat pusat dakwah dan aktiviti keilmuan. Selain ilmu Al-Quran yang menjadi pengajian dasar, pengajian ilmu seperti fiqh, tauhid, sejarah, tasawuf dan falsafah Islam juga dijadikan sebagai kurikulum. Melalui sistem yang dilaksanakan ini, maka lahirlah para cendekiawan dan ilmuwan Islam dari tanah Melayu seperti Syekh Abdul Malik Abdullah, Syekh Wan Hasan Wan Ishaq dan ramai lagi. Pada tahun 1511 Masihi, pengajian pondok mula berkembang dan pelbagai kegiatan keagamaan dilaksanakan di pondok bagi memperkukuhkan lagi segala kefahaman dan permasalahan Islam seperti hukum hakam, akidah, fiqh dan masalah-masalah Islam yang lain. Selain itu, sistem pendidikan Islam diperkemaskan lagi dengan kewujudan sistem madrasah yang dilengkapi dengan infrastruktur seperti bangunan sekolah, asrama, kemudahan rekreasi dan pejabat pentadbiran. Hal ini membuatkan sistem pendidikan di tanah Melayu, terutama dalam pengajian Islam, lebih sistematik. Hal ini juga menunjukkan bahawa pendidikan Islam amat ditekankan di tanah Melayu walaupun dijajah oleh Barat. Setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, Akta Pelajaran 1961 dikuatkuasakan seperti
pelajaran agama Islam dilaksanakan dalam jadual waktu pelajaran biasa. Peruntukan 120 minit untuk subjek pendidikan Islam selama seminggu. Guru-guru agama dilantik untuk mengajar pendidikan Islam dan murid-murid Islam terjamin mendapat pendidikan Islam selama 11 tahun. Selain itu, pelajaran Islam ditambah dan diajar di maktab dan pusat pengajian tinggi dan mata pelajaran agama Islam wajib diambil dalam peperiksaan awam. Perkembangan dengan kedatangan Islam ke Malaysia, ia menjadikan pendidikan Islam di Malaysia menjadi suatu kepentingan kepada rakyat dalam segala aspek kehidupan. Selain itu, pendidikan Islam telah diperkukuhkan lagi dari semasa ke semasa oleh kerajaan bagi menjaga sistem pendidikan negara. Sejak abad ke-12 hingga abad ke-18 berlaku aktiviti perdagangan yang melibatkan lautan Hindi dan China Selatan. Pedagang ini didominasi oleh pedagang Islam yang mempengaruhi perkembangan perdagangan di alam Melayu. Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting pada abad ke-15. Kedudukan yang strategik membantu perkembangan Melaka dan menjadikan pentadbiran licin dan teratur bertujuan agar aktiviti perdagangan berjalan lancar. Lebih kurang 84 bahasa dipertuturkan di Melaka dan membuktikan kepesatan perdagangan Melaka. Sistem timbang dan sukat diperkenalkan dalam aktiviti perdagangan. Soal sukat dan timbangan serta perdagangan di bawah seliaan Shah Bandar. Peraturan timbang dan sukat di Melaka menggunakan sistem tahil dan kati. Penggunaan mata wang diperkenalkan pada ketika itu telah memudahkan dan bertindak sebagai perantaraan nilai barangan dan alternatif kepada sistem pertukaran barang atau sistem barter. Negeri Melayu menggunakan mata wang diperbuat daripada logam timah. Mata wang timah di Melaka berbentuk bulat serta beratnya 1 kati 8 tahil. Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, perkembangan ekonomi umat Islam boleh dibahagi kepada 3 fasa. Pertama, daripada tahun 60-an hingga 70-an. Kedua, daripada tahun 80-an hingga hujung alaf lama. Dan fasa ketiga dan terbaru ialah pada alaf baru ini. Fasa pertama, umat Islam di Malaysia mula menggorak langkah mengisi dan mencari erti kemerdekaan, terutamanya dari segi ekonomi politik apabila merdeka pada tahun 1997. Seperti lazim di kebanyakan negara, untuk menuntut bahawa ekonomi negara bergerak ke arah kemakmuran, maka Bank Negara Malaysia diwujudkan. Dalam fasa ini, bidang ekonomi di Malaysia amat ketara dikuasai oleh orang bukan Islam. Kebanyakan negara-negara umat Islam lain juga baru mencapai kemerdekaan dan cuba berusaha membangunkan negara masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, saya akan membentangkan tentang budaya di Malaysia setelah kedatangan Islam. Yang pertama ialah kesenian. Kesenian, ya. Ia yang pengaruh Islam terhadap aspek kesenian dan budaya Malaysia dapat dilihat pada perkembangan kaligrafi, pembinaan masjid, makam dan batu nisan. Dan seterusnya ialah adat istiadat. Kedatangan tamadun Islam di Malaysia telah melengkapkan adat istiadat Malaysia yang memang kaya dengan intisari peradaban. Yang seterusnya ialah dari segi cara hidup. Cara hidup masyarakat Malaysia sebelum menerima pengaruh dan penyerapan nilai dari tamadun Islam kebanyakannya berasas kepada ideologi penjajah. Namun setelah kedatangan Islam, ia telah diubah dengan lebih baik dan mengikut cara hidup Islam. Jadi, yang seterusnya ialah nilai asas masyarakat. Islam mempengaruhi nilai dan asas kehidupan segenap masyarakat di Malaysia. Antaranya adalah penerapan nilai-nilai keimanan yang dapat memperkukuhkan akhlak rakyat dalam Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Husni bin Maksudin. Nombor kad matrik 1191417. Hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan kesan politik di Malaysia setelah kedatangan Islam. Salah satu aspek utama perubahan dalam bidang politik dan pentadbiran ialah Islam berjaya mempengaruhi sifat dan watak pemerintah atau sultan yang bertahta di kebanyakan negeri di rantau ini ketika itu. Rata-rata, struktur politik pemerintahan Islam di alam Melayu menyatupadukan tenaga seluruh rakyat bagi memperjuang dan mempertahankan ajaran Islam, negara dan umatnya. Selain daripada itu, antara watak yang berjaya dibentuk oleh Islam terhadap sultan-sultan ialah mendorong mereka supaya meminati ilmu dan mendekati para ulama sehingga istana-istana menjadi pusat pengajian Islam yang utama. Ini berlaku kepada sultan-sultan yang terkenal seperti Sultan Malik Az-Zahir, pemerintah Samudra Pasai, Sultan Mansur Shah, pemerintah Melaka dan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, yakni pemerintah Aceh. Ramai juga sultan-sultan Melayu yang terpengaruh dan menerima ilmu atau amalan tasawuf seperti Sultan Muhammad Yusuf Al-Kharidi, yakni pemerintah Riau, dan Sultan Iskandar Muda, pemerintah Aceh, serta lain-lain lagi. Konsep sistem pemerintahan pada zaman pengaruh Hindu-Buddha telah bertukar kepada konsep dan sistem sultan dalam Islam walaupun tidak secara total. Sultan sebagai ketua negara yang menjalankan undang-undang keadilan, menjaga dan melindungi hak-hak serta kepentingan rakyat. Sultan juga menjadi ketua agama dan adat yang bertanggungjawab menjaga keutuhan agama dan keharmonian adat. Sultan tidak dianggap sebagai manusia paling suci seperti kepercayaan zaman Hindu-Buddha sebelumnya. Namun begitu, sewaktu kedatangan Islam, masyarakat menganggap sultan adalah manusia yang mulia. Para sultan dianggap mempunyai daulat yang hanya dimiliki oleh raja-raja dan tidak boleh diganggu-gugat. Konsep daulat berkembang apabila sultan dikaitkan dengan pelbagai mitos tentang asal-usul, jurai keturunan dan salah silah serta kebolehan fizikal dan kerohanian yang luar biasa. Daulat juga dihubungkan dengan tuah yang dimiliki oleh sultan tersebut apabila keadaan negeri menjadi aman dan makmur, perdagangan berkembang pesat, tanaman hidup subur, ternakan membiak dan rakyat bertambah ramai. Maka, sultan tersebut dianggap bertuah dan berdaulat. Dengan itu, rakyat mestilah menjalankan titah perintah sultan dan siapa yang menentang dianggap menderhaka. Ini bermakna kedatangan Islam berjaya mengubah watak dan sifat raja ataupun sultan kepada sifat yang lebih positif. Aspirasi Islam menjelma melalui nama-nama sultan dan negara yang dahulunya bercirikan Hindu mula ditukar kepada Islam. Berdasarkan penjelasan sebentar tadi, dapatlah kita memahami serta mengetahui tentang kedatangan Islam ke Malaysia. Dan menurut beberapa fakta sejarah yang terdapat di Nusantara, kedatangan Islam ke alam Melayu berlaku sekurang-kurangnya pada abad ke-7 Masihi atau sekurang-kurangnya pada abad ke-9 Masihi. Kedatangannya ke semenanjung tanah Melayu, iaitu Malaysia, dan kemudiannya pengembangannya pada abad ke-12 atau ke-13 Masihi, bukan pada abad ke-15 Masihi seperti yang didakwa ramai ahli sejarah barat. Jelaslah bahawa kemunculan Islam di Kepulauan Melayu atau Nusantara telah memberi impak yang ketara dan meluas kepada kehidupan masyarakat setempat dengan berkesan merealisasikan ajaran dan nilai Islam dalam kalangan mereka serta meningkatkan martabat mereka menjadi ummah yang lebih baik dan bermaruah. Oleh sebab itu, adalah menjadi tanggungjawab bagi setiap yang bergelar Muslim untuk meneruskan kerja dakwah bagi mengembangkan Islam ke seluruh pelosok bumi. Bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, iaitu mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah, iaitu perkara yang buruk dan keji, dan mereka yang bersifat demikian adalah orang-orang yang berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.